Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Ini adalah Dialog Tiga Penjuru. Dialog Tiga Penjuru malam ini berkepul-kepul asapnya. Kita cerita pasal vape. Kita bercerita mengenai cukai. Kita bercerita mengenai rang undang-undang kawalan tembakau. Di mana kita nak memahaminya? Itu akan kita bincangkan pada malam ini. Bersama saya dalam Dialog Tiga Penjuru pada malam ini, saya perkenalkan tiga orang tetamu saya. Saya perkenalkan Datuk Dr. Ahmad Faizal Muhammad Firdaus, pakar perunding perubatan respiratori dari Hospital Pakar KPJ Damansara. Beliau juga merupakan Presiden Mercy Malaysia. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami. Profesor Datuk Dr. Syed Muhammad Al-Junid Syed Junid merupakan pakar perubatan kesihatan awam, ekonomi, polisi dan pengurusan kesihatan dari International Medical University juga bersama dengan kita, dan saudara Amrahi Buang, Presiden Persatuan Farmasi Malaysia MPS juga turut bersama dengan kami dalam Dialog Tiga Penjuru pada malam ini. Kita bercerita mengenai vape yang dikeluarkan daripada senarai racun, dan kita bercerita mengenai pelaksanaan kenakan cukai atas vape dan juga ketegasan Perdana Menteri untuk kepada rang undang-undang kawalan tembakau yang bakal dibentangkan pada Mei akan datang. Tapi saya mulakan dengan saudara Amrahi dahulu kerana kami berdiskusi mengenai perkara ini pada hujung minggu lepas. Tapi ada beberapa pintu dan juga perspektif yang perlu dilihat dalam masa yang sama dan menimbulkan kekeliruan. Di mana kita nak mulakan dahulu pasal vape ini? Di manakah kita mahukan apabila kita menentang kepada ini dikeluarkan daripada senarai racun, apabila kita melihat kepada dikenakan cukai dan sebagainya? Bagi Persatuan Farmasi Malaysia, apa yang menjadi keutamaan dan perlu dijadikan perkara pokok dan juga asas kepada apa sekalipun tindakan dan juga perbincangan kita mengenai vape ini? Saya rasa terima kasih ya Zul. Jadi pada saya yang paling penting sekali adalah apa-apa pun kita mesti mula dengan orang kata apa, kita punya niat lah. Yeah. Jadi kalau kata kita mesti betulkan niat kita. Jadi sama ada niat kita nak utamakan nak dapatkan cukai ataupun kita nak selesaikan isu kesihatan. Jadi ini yang kita tengah fikir. Jadi pada kami daripada sektor kesihatan ni, jadi kita yang menitik beratkan adalah dari segi aspek kesihatan. Ya. Jadi kalau macam mana yang saya nyatakan tempoh hari kan. Jadi kalau kata isunya, kita tahu bahawa nikotin ni adalah satu racun. Kalau dia bukan racun, dia tidak masuk dalam akta racun, tidak masuk dalam senarai racun. Saya sendiri pun pernah menjadi ahli lembaga racun. Ya. So, jadi perkara ni yang kita kena jelas. Jadi apabila dikeluarkan, saya nak tanya satu perkara. Bila dikeluarkan tu, yang racun tu tetap racun ke tak racun? Saya tak dapat menjawabnya. Dah itu cerita dia. Jadi dia tetap racun. Dia tetap racun. You tak tahu tak. Jadi maknanya sekarang ni berlaku kelompangan. Dia jadi basuh kelompangan. Jadi apa yang kita syorkan, bukan kita kata kita tak setuju keluarkan daripada akta racun. Kita mengatakan bahawa kalau nak keluar daripada akta racun, mesti ada rang undang-undang kawalan tembakau dan merokok itu dulu. Jadi apabila kita tarik daripada satu undang-undang, jadi satu lagi undang-undang kita sambutlah. Jadi bila kelompangan macam ni susah kita nak buat sekarang ni, kita tak tahu siapa yang memuat kuasa perkara ni, begitu pun tak tahu sekarang ni. Tapi realitinya juga untuk membincangkan dan juga membentangkan satu rang undang-undang yang baru mengambil masa yang lama dengan perdebatan di Dewan Rakyat, menunggu untuk diluluskan di beberapa peringkat, dan juga itu bertitik tolak kepada willpower dan juga keiltizaman politik ahli-ahli politik yang bersidang di Dewan Rakyat. Justru kenapa? Adakah kita akan menunggu masa lebih lama kalau kita tidak membuat tindakan yang dilakukan baru-baru ini pada pandangan saudara Amrahi? So kalau kita tengok kan, kita dah bincang pada tahun lalu. Kan? Kita ada PSC pada tahun lalu. Jadi semua dah bincang. Maknanya pihak kerajaan dah bincang, pihak pembangkang dah bincang, pakar-pakar kesihatan dah bincang. Jadi semua dah bincang dah. Dan dah masuk parlimen pun. Jadi bila kita ada kerajaan baru, adakah kita nak buat benda tu apa orang kata semula? Pada saya tak perlu macam tu, kita sambung aja kerja. Kan jadi maknanya adakah kita kata bila tukar je ahli parlimen ni, kita tukar dasar. Tukar kerajaan tu ke mana? Boleh macam tu. Saya rasa kita kena ada
sense lah kan. Maknanya kalau kita nak buat apa ni undang-undang ni, kita dah bincang semuanya. Tapi adakah yang berlaku sekarang ini mengubah segalanya ataupun berada di landasan yang betul atau ada sikit adjustment di sana sini? Jadi itu yang kita kata tadi. Kalau kata perkara itu akan dilakukan pada bulan Mei, sekarang ni bulan apa? Bulan April. So apa masalah nak tunggu lagi 1-2 bulan? Berapa banyak cukai yang kita boleh kutip dalam 1-2 bulan ni. Jadi benar ni, sebab apa? Saya masih pada kita negara kita ni negara hukum. Kita kata rule of law. Jadi so where's the law? Jadi ini yang kita kena pastikan bahawa perkara tu teratur lah. Jadi macam saya dah kata hari tu, bahawa kita rasa kecewa. Saya rasa ramailah pihak, saya tengok sejak beberapa hari ni memang semua, tak ada siapa yang setuju kecuali daripada industri vape. Dan pada pandangan kita, dia satu tindakan yang tergopoh gapah, dan keputusan lembaga racun adalah benar dan tepat. Jadi kalau kita tengok, lembaga racun ni ditubuhkan untuk menasihati Menteri Kesihatan. Itu dia punya cerita dia. Jadi itu jadi akan timbul sekarang ni, kalau tak didengari, apa perlunya lembaga wujud lagi? Itu adalah persoalan-persoalan yang diberikan kepada kami. Saya pun tak ada jawapan. Tapi itu tidak menidakkan bahawa kita memang mahu mengenakan cukai dan juga melihat kepada vape ini perlu diletakkan dalam satu akta dan juga dikenakan cukai, dan juga kita melihat perlunya kawal selia dan juga penguasaan. Benar? Satu je saya nak sebut kan. Sekarang ni kan, kita tahu bahawa kita sebenarnya vape ni bermula, kalau tak silap saya, 2015. Pada waktu itu kita kata haramkan vape. Sebab negara-negara lain semua haramkan vape. Yang kita ni tak haramkan vape. So dah 8 tahun, bisnes ni dah besar. We are talking about 1.2 bilion punya industri ni. Dan melibatkan orang kita. Jadi ini yang jadi isu dia. Jadi sebenarnya apa kita mengkuraman kan? Jadi sebenarnya kalau kita tengok, katalah kita beza antara vape dengan vape bernikotin ni lain. Vape dengan vape bernikotin ni lain tau. So selama ni, bila kita tengok daripada 2015 sampai sekarang ni kan, sebenarnya vape ni tidak boleh ada nikotin. Jadi nikotin datang daripada mana? Itu persoalan lah. Nikotin datang dari mana? Jadi kalau betul kita nak kawal vape sahaja, kenapa daripada awal lagi kita tak kawal? Maksud kita kawal tu maknanya industri tu dia kawal lah. Tapi tidak kena mengena dengan nikotin tau. Itu cerita dia. So jadi kenapa pula dia sibuk pula kali ni nak keluar sedangkan benda tu dah berapa tahun dah? Dah 8 tahun dah. Jadi seperti mana yang kita tahu sekarang ni, dia jadi habitual kan. Kita sekarang ni tengok dia macam mainan tau. Yang benda ni macam diisap-isap tu mainan. So maksudnya kalau nak haramkan vape itu semua dan dirangkumkan dalam satu kelompok yang sama, benar? Yalah, kena macam tu lah. Okey, saya nak tanyakan juga kepada Profesor Dato' Dr. Syed Al-Junaid. Mungkin pandangan Prof perkara ini, kerana benar kekeliruan itu wujud. Saya mengambil analogi mudah kalau orang-orang biasa yang bercerita pasal vape. Mereka yang kata ni bulan puasa. Diorang kata, oh vape ni tidak ketagih seperti merokok. Sejak saya beralih kepada vape ini, saya dah tak merokok macam dahulu. Satu, kalau bulan puasa ni pun taklah rasa macam nak isap rokok kalau macam saya ketagih dulu. Vape ni dia dapat kawal ketagihan saya. Itu satu perkara. Prof, mungkin dapat memberikan analogi dan juga melihat kepada ini kita bercerita mengenai pembuat polisi, cerita pasal akta. Tapi kalau rakyat di bawah ini argumen mereka. Mereka juga berbelah bahagi. Kata, apa yang salahnya saya isap vape? Saya tak isap rokok macam dulu. Duit pun mungkin lebih kurang dapat berjimat. Pandangan Prof bagaimana? Adakah itu pintu pertama kita salah tanggap mengenai vape plus isu kesihatan? Saya nak bawa kepada persoalan sekarang mengenai vape ini dengan kaitannya dengan cukai. Jadi kalau kita lihat pendekatan yang diambil oleh kerajaan untuk mengeluarkan nikotin dalam list tu kerana nak mencukaikan, nak mengutip cukai. Kita harus ingat dalam proses yang kita katakan promosi kesihatan dari segi aspek kesihatan awam, tujuan cukai dikenakan kepada rokok dan juga kepada mungkin vape ini adalah supaya harganya meningkat. Bila harganya tinggi, maka kita akan mengurangkan peluang untuk
kanak-kanak dan juga golongan-golongan yang baru nak memulakan merokok tidak akan mengambil. Karena ini dibuktikan daripada kajian. Setiap 10% peningkatan dalam cukai yang menyebabkan diterjemahkan kepada harga rokok dan juga mungkin vape ini akan menurunkan kadar prevalen di antara 4 hingga 5%. Itu yang kita anggapkan. Tapi kita harus ingat bahawa cukai untuk vape atau rokok ini bukan untuk meningkatkan dana bagi negara. Kerana kesannya secara long term tidak akan sustain. Kerana apabila secara teorinya kita meningkatkan cukai, harga, maka bilangan orang yang menghisap rokok dan juga vape itu akan kurang. Maka kutipan cukai itu akan kurangan. Apatah lagi apa yang kita lihat sekarang daripada kajian yang saya lakukan dahulu tahun 2010-2011 dan kemudian di extrapolate kepada tahun ini, kos untuk merawat penyakit-penyakit berkaitan dengan rokok dan juga vape ini, kita ambil cuma 3 penyakit, iaitu penyakit jantung, ischemic heart disease, yang kedua adalah chronic obstructive pulmonary disease, ini Dr. Faizal punya kebakaran ni, dan yang ketiga adalah kanser. Daripada 3-3 ni, kosnya adalah 6 bilion satu tahun, dan cukai yang kita boleh kutip pun dianggarkan kalau kita mempunyai sistem pencukaian yang tidak ada ketirasannya, cuma boleh dapat mengutip tak sampai 50% pun, sekitar 3 bilion. Malahan kalau apabila dibuat kajian mengenai kemungkinan untuk mendapat cukai daripada 40 sen setiap setiap mil daripada mililiter daripada cairan vape ini, cuma dapat mengutip sekitar 600 juta saja. Apakah nilai 6 bilion yang kita lihat itu? Ini sama seperti lebih kurang sekitar pada pengiraan kita 25% daripada total expenditure Kementerian Kesihatan, ataupun hampir 6% atau 4% daripada KDNK. Jadi bermakna mengapa kita harus menggunakan ini sebagai satu tujuan untuk mendapatkan dana? Karena apa yang kita kutip akan dikeluarkan balik. Ivali, satu penyakit yang berkaitan dengan vape, kita tahu satu episod rawatan saja adalah memerlukan sekitar 100 ke 150 ribu ringgit untuk dirawat. Dan imagine kita sekarang mempunyai hampir 34 ribu penduduk kita, iaitu anak-anak kita, golongan remaja yang menjadi penagih atau menggunakan vape, 34 ribu. Jadi daripada situ kita dapati sebahagian besarnya pula ada kanak-kanak sekolah pula yang terlibat dalam ni. Mereka ni akan di peringkat awal umur mereka, dan mereka akan mempunyai jangka hayat panjang. Sistem kesihatan kita terpaksa menanggung untuk mendapatkan jumlah dana untuk mengambil doktor kontrak, kita tidak mempunyai dana. Ini kan pula kita terpaksa membayar dengan kos yang begitu tinggi setiap tahun. Jadi kita harus ingat bahawa cukai untuk vape dan rokok ini adalah sementara saja untuk mendapatkan kesan supaya charge ataupun harga rokok atau vape ini tinggi sehingga orang tidak boleh kurang untuk mendapat akses kepada vape dan rokok ini. Ini konsep sebenarnya bukan untuk mendapatkan dana daripada kerajaan. Adalah silap kalau kita mengharapkan kita dapat mengutip dana yang banyak. Karena banyak kajian yang dibuat bukan di Malaysia saja. Satu lagi yang pertama. Yang kedua, apabila dinaikkan cukai, kita dapati bahawa kajian menunjukkan kalau cukai tadi tidak boleh menyebabkan kenaikan kepada harga rokok dan vape ni sehingga sekurang-kurangnya 65%, dia tidak akan beri apa-apa kesan. Jadi bermakna cukai pun tidak boleh kita kutip, kesan daripada kesihatannya terlalu. Ini merupakan satu kerugian yang amat besar kepada negara kita. Kalau begitu, selain daripada cukai, apa yang kita dapat lakukan untuk mengawal dan juga mengurangkan risiko yang ada pada hari ini? Oh, banyak tindakan-tindakan lain yang kita lakukan. Misalnya kalau kita lihat dalam industri, dalam mengawal rokok, kita mempunyai packaging labeling, di mana kalau kita lihat rokok
kotak rokok sekarang kan ada gambar-gambar yang menunjukkan bahawa betapa penyakit-penyakit yang terlibat. Itu sebenarnya satu merupakan tindakan yang berkesan. Selain itu ada kawalan berapa persen daripada nikotin yang boleh ada dalam setiap batu rokok dan sebagainya. Ini yang tidak ada semasa kita mengeluarkannya daripada nikotin ini daripada vape. Tidak ada peraturan-peraturan seperti itu. Masakan kita ada peraturan sekalipun, masih lagi berlaku penggunaan rokok yang berleluasa, sehingga sekarang lebih daripada 1/5 daripada dewasa di Malaysia ni masih lagi merokok. Ini ditambah pula dengan keadaan berkaitan dengan vape yang boleh memburukkan lagi keadaan ini. Jadi itu merupakan kaedah-kaedah yang boleh kita lakukan. Selain itu, tindakan-tindakan seperti menubuhkan atau menjalankan smoking cessation clinic. Ini dijalankan di banyak negara. Doktor-doktor diberikan insentif untuk menubuhkan bagi menangani masalah mereka yang memang dah lama merokok dan ingin berhenti. Jadi banyak tindakan-tindakan lain yang boleh kita lakukan. Teks ataupun cukai ini merupakan salah satu daripada alat ataupun kaedah untuk mengurangkan prevalen merokok dan juga prevalen vaping ini dalam negara kita. Dr. Ahmad Faizal, adakah Datuk bersetuju kalau kita mengatakan bahawa majoriti mereka yang beralih kepada vape kerana menggunakan alasan menghentikan tabiat buruk merokok dan tidak menyedari kesannya itu, dan juga ini adalah lifestyle, dan juga tidak mengakui bahawa pena itu ataupun vape itu dalam bentuk apa sekalipun adalah sama bahayanya seperti merokok? Dan bagaimana dengan peningkatan penyakit-penyakit atau mereka yang terkait dengan tabiat ini dengan faktor kesihatan mereka, Datuk? Yang pertama sekali, bila kita sebut tentang menggunakan vape untuk menggantikan rokok sebagai gantian, ini sebenarnya kalau ini alasan yang digunakan oleh lobby vape untuk mendapatkan sokongan. Tetapi sebenarnya di dalam dunia sekarang, di negara maju, hanya ada beberapa buah negara sahaja yang mempraktikkan amalan ini, dan negara utama yang mempraktikkan amalan ini sekarang ni adalah United Kingdom melalui NHS, National Health Service, di mana program smoking cessation mereka di-augment atau dikuatkan dengan nicotine replacement therapy, yang mana vape diakui sebagai salah satu caranya. Nah, itu di United Kingdom. Itu pun dilakukan secara berstruktur, berregulasi, ada peraturan dia, harus mendapat arahan daripada doktor, berapa persen nikotin yang Prof Said sebut tadi, dan sebenarnya ianya digunakan semata-mata untuk menggantikan amalan rokok dalam keadaan hendak mencapai smoking cessation ataupun akhirnya tidak merokok langsung, termasuk tidak mengambil e-cigarette ataupun vape. Itu tujuan akhirnya. So itu dalam keadaan perubatan, dalam keadaan klinik perubatan, dalam sistem. Now, sistem ini diamalkan di NHS United Kingdom, tapi tidak diguna pakai di kebanyakan negara maju yang lain, termasuk Amerika Syarikat. Kebanyakan negeri, ada negeri yang ada yang mengharamkan pun, tapi kebanyakan negeri tidak mengharamkan, tapi tidak menggunakan vape sebagai cara untuk kita menggantikan amalan rokok. Di kebanyakan negara lain, Kanada dan lain-lain negara, tidak digunakan langsung. Sebab bahaya daripada menggunakan vape ini lebih besar daripada mereka berpendapat bahaya daripada menggunakan vape ini lebih besar daripada benefit menggunakannya sebagai alat penggantian nikotin, semata-mata. Now, ini sebabnya ialah, of course, nikotin ini ialah bahan yang menyebabkan seseorang itu ketagih. Zul, so bila kita hisap ukur, kalau orang hisap ukur atau ambil vape, benda yang menyebabkan dia ketagih itu adalah nikotin. Lagi tinggi nikotin, lagi ketagih dia. Jadi ada juga alasan yang mengatakan, nikotin ini dikeluarkan daripada akta daripada poison list, daripada senarai racun, sebab dia tak seracun. Dia hanya benda yang menyebabkan ketagihan, dia tak seracun,
bahan-bahan lain dalam rokok yang menyebabkan kanser dalam rokok tu tar misalnya ya. Kemudian ada betulnya tu, tapi tu orang kata a twisting of the facts ya, juga sedikit ya, dan orang kata an exaggeration dan kebenaran ya, dan juga mengharapkan bahawa orang yang menggunakan ni memang betul-betul berpengetahuan lah ya. Orang ni semua macam Prof Syed dengan saudara Amrahi lah tahu ya, kontennya berapa semua ya. Jadi masalahnya dalam kebanyakan vape yang anak-anak muda kita sekarang guna ya, selain daripada nikotin yang menyebabkan mereka ketagih itu, ada propylene glycolnya, ada acrolein, ada diacetyl. Diacetyl ni yang akan menyebabkan satu penyakit yang disebut bronchiolitis obliterans ya, yang mana rupanya nanti rupa paru-paru tu boleh nampak macam popcorn. Macam popcorn. Ya. Jadi bayangkan satu bag popcorn macam itulah rupa paru-paru ya. Bronchiolitis obliterans ni sebelum vape hanya berlaku ya dalam kanak-kanak yang mana ada selalunya berlaku dalam mereka yang ada genetik issue ya. Dan bukan mudah nak dapat bronchiolitis obliterans ni ya. Tapi sekarang dengan vape dah boleh dapat. Ada diethylene glycol. Diethylene glycol ni yang merupakan anasir utama yang menyebabkan E-Vali yang Prof Syed sebut tadi ya, e-cigarette dan vape associated lung injury. Prof Syed ada sebut tadi Zul, kos satu episod tu 150,000 ya. 150,000 tu conservative estimate. Itu kalau tak perlu rawatan lanjut yang berpanjangan semasa episod itu. Kalau dirawat di hospital swasta, kemungkinan 2-3 kali ganda itu ya. Kemudian kalau itu tidak mengambil kira lagi kalau orang ini yang dah menghidapi E-Vali, kemudiannya selepas keluar daripada episod itu, katalah dia ditakdirkan selamat dan keluar, untuk sepanjang hayatnya ya, ada kemungkinan besar kerosakan paru-paru berlaku ya, fibrosis yang kemudiannya akan membawa kepada bronkitis, juga bronchiectasis dan lain-lain masalah struktur paru-paru. Masalah struktur paru-paru ni Zul, dia tak sama dengan kalau macam asma misalnya ya, ataupun pneumonia. Yang mana pneumonia ni radang paru-paru ya, radang akut paru-paru akibat jangkitan. Yang ini semua boleh dirawat dengan cepat ya. Rosak paru-paru sampai sekarang rawatan yang munasabah dan yang berjaya sepenuhnya tak ada. Ada 1-2 jenis rawatan untuk pulmonary fibrosis yang baru, kesan sampingannya sangat tinggi ya, dan sangat bahaya. Jadi kita jarang guna. Jadi inilah dia masalahnya, kosnya tadi akan berlanjutan. Dan saya rasa saudara Amrahi tadi sebut perkara yang betul, iaitu apa tujuan kita sebenarnya ya. Dan Prof Syed juga memberikan cost benefitnya tadi, cost benefit argument ya. 6 bilion versus at the maximum 3 bilion ya. Mungkin kurang daripada tu ya. Jadi dari segi ini kita tak nampak sebenarnya apakah tujuan sebenarnya yang sebenarnya kita nak buat perkara ni tanpa regulasi yang ketat seperti yang ada di UK tu. Kalau nak buat ya, itu dalam bentuk ianya digunakan dalam sektor perubatan. Itu pun macam saya sebut ya, the American Lung Association ya, FDA sebagainya tidak setuju dengan rakan-rakan mereka di UK. Jadi kita ni yang mana saya rasa tahap waspada kita sepatutnya harus lebih tinggi, sebab tahap kesedaran dan juga tahap pemahaman rakyat kita secara umumnya, terutama sekali orang-orang muda, anak-anak muda kita tadi yang banyak terjebak dengan vape ini, saya rasa tak sama ya dengan mereka yang pergi di UK tu, di NHS itu, untuk mendapatkan rawatan. Dia tak, setengah tu tidak di sana tu tidak pergi dengan tujuan nak ambil vape pun. Dia pergi untuk smoking cessation. Dan dia dicadangkan oleh doktor dia, ini cara dia, engkau pakai yang ini begini-begini, slowly you tail down
you reduce the amount of nicotine, kemudian setelah sekian waktu lamanya harapnya boleh berhenti isap rokok terus, ya, dan vape juga. Jadi itu lain daripada yang kita sebutkan ini, yang mana saudara-saudara saya dalam panel telah pun menyebut, kalau kita biarkan ini, keadaan ini berterusan, ia akan menyebabkan lebih banyak lagi vape digunakan tanpa pemahaman, dan lebih banyak lagi kos kesihatan yang akan ditanggung oleh negara. Datuk, mungkin kita melihat, dan juga saya buka soalan ini kepada semuanya, kita tak payah pergi jauh. Kalau negara jiran di Singapura, contohnya sudah pun mengharamkan dan juga ban vape dan juga sebarang produk tembakau yang diperbarui, emerging tembakau products. Dan juga Kementerian Kesihatan Singapura mengatakan bahawa ini adalah pintu ataupun salah satu cara untuk merokok, tidak jauh bezanya. Begitu ketat penguasaan undang-undang di sana. Rakan-rakan mungkin kalau yang pernah pergi ke Singapura, nak tengok konsert di Singapura, mereka tak bawa vape sebab tahu akan disaman dan juga dirampas. Tak payah pergi Singapura, ke Thailand juga penguasaannya juga begitu tinggi. Prof juga mengatakan di Indonesia juga sama. Tapi kenapa dengan kita dekat Malaysia seolah-olah perkara ini boleh kita pandang sebelah mata, dan mengapa penting untuk RU kawalan produk tembakau dan merokok yang bakal dibentangkan itu merangkumi semuanya. Kita memandang 20-30 tahun akan datang, kerana ini industri yang cukup besar. Syarikat rokok dan syarikat vape akan sentiasa berevolusi dengan kempen mereka dan juga dengan produk-produk juga mereka di masa akan datang. Saudara Amrahi, kalau dapat memulakan, apa pentingnya kita cepatkan RUU kawalan tembakau dan merokok, dan ini untuk masa akan datang, dan juga memahami situasi sebenar secara keseluruhannya? Jadi kalau kita tengok pengalaman rokok sekalipun kan, rokok konvensional, ya, bila dia mula-mula diadakan, dia punya kesan tu, mana dia punya keburukan tu kita dapat lagi tu, mana kita tahu bahawa perkara tu 30 tahun akan datang. Pada waktu tu kan kita ingat masa tahun 50-an ya, filem star rokok dengan gaya-gaya dan sebagainya. So sama juga dengan vape sekarang ni. Dia permulaan sama je, dia punya trend tu sama, because perkara ni lifestyle. It's a lifestyle kan. Dan kita tahu bila addiction ni dia ada kena mengena dengan tingkah laku, behavioral tu. Jadi kadang-kadang walaupun tak ada nikotin pun, behavioral tu sendiri jadi isu. Kan kadang-kadang katalah kita Zul cubalah bayangkan katalah kita ambil puntung rokok tu taruh atas meja lah kata. Boleh ke puntung rokok tu naik kat mulut kita kalau kita tak gunakan tangan? Itu behavioral. Dan begitu juga sekarang sedang berpuasa ni. Kenapa bila berpuasa ni kita tak buat pula perkara tu? Tetapi bila lepas buka buat pula dan sebagainya. Jadi perkara addiction ni bukan satu perkara yang boleh main-main. Sebab kalau kita tengok boleh ditambahkan oleh sahabat panel yang lain kan, addiction yang berlaku ni sebenarnya dia berlaku di kawasan yang sama di otak. Any form of addiction kat situlah. Anything, you name it, any form of addiction, even kalau kita cerita pasal komputer, anything kan. Jadi apatah lagi kalau kita kata perkara ni bukan sahaja dari segi behavioral, tapi dia terus pergi kepada organ yang kita dah bincang tadi itu. Yang seperti mana kita tahu kan, bahawanya fungsi paru-paru ni sebenarnya hanya untuk gases saja. Kalau boleh untuk oksigen dengan dengan karbon dioksida saja. Barulah betul. Dan perkara ni kalau nak relate dengan NCD lagilah teruk kan. Maknanya benda tu akan maknanya sesuatu yang ni lah. Saya kadang-kadang tertanya tau Zul kan. Cuba beritahu kat saya satu kebaikan pun jadilah. Saya nak tahu apa kebaikan itu. Saya nak tahu. Cuba dapatkan saya kebaikan. Boleh kok mungkin kita boleh buat study ke apa kan. Sebab kajian yang dibuat di New Zealand tentang vapers ni yang melibatkan 19,000 yang orang buat survey kan. Semuanya memberi, kebanyakannya survey itu mengatakan semuanya negatif. Maknanya benda tu akan jadi addiction juga. Kan, lebih-lebih nikotin ni kesan dia kepada otak tu cukup cepat. Ingat you inhale 10 second dah pergi ke tempat yang saya sebutkan tadi itu. Jadi akan menyebabkan addiction sebab dia susah nak berhenti. Dan kalau cerita nak berhenti jangan ceritalah
Saya suka ceritakan. Kadang memang dia nak berhenti. Saya ada juga kisah-kisah yang kadang-kadang kita pun nak tergelak pun ada. Sebab saya punya, tak tahulah, mungkin saya boleh share jugalah benda ni kan. Saya dah pernah share dulu. Saya dulu pergi buat haji tau. So jadi kita tengok saya masih ingat di Padang Arafah kan. So sahabat saya memang dia nak berhenti merokok betul. Nak berhenti merokok. Jadi dekat tanah tu dia dah gali dah. Masa kita wukuf tu, dia dah masuk dah kebun semua dia punya ni. Minta maaf cakaplah 6 jam je. Bukan boleh kita cara macam tu. Jadi kena mesti melalui proses yang betul. Itu sebab di Malaysia kita dah mulakan dianjurkan oleh KKM adalah MQUID, perkhidmatan MQUID yang kita patut lakukan. Maknanya end game dia adalah berhenti merokok. Jadi bukan nak tambah. Jadi sekarang ni kita tambah. Bukan saja kita daripada konvensional rokok kita tambah jadi vape. Jadi dua lah. Jadi itu yang masalah dia. Tak berhenti pun. Jadi dan saya cukup bimbang betul sekarang ni. Pasal sekarang ni maknanya apa-apa boleh. Saya rasa saya tengok surat khabar tadi dah nampak dah. Budak-budak sekolah dengan pakaian sekolah, it's a vape, yes. Dan benda ni dahsyat dia punya kesan. Dan Zul pun tahu kan tentang kesan sosial media ni. Okay? Sebab orang semua berhimpun di sosial media. So kalau benda ni keluar kat TikTok ke apa semua, mulai kan. Sebab malah kita pun pernah jadi zaman itu kan. Semua nak mencuba. Tapi itulah bila mencuba jadi macam itulah. Tetapi saya nak bagi tahu bahawa yang paling teruk sekarang ni adalah macam-macam bahan ditaruh dalam tu. Kan contohnya saya boleh share satu maklumat daripada pusat racun kan. Di mana perkara ni patut tak berlaku lah. Di mana barang terlarang ada di dalam tu. Dia tak sepatutnya berlaku. Jadi maknanya ada dua tau. Maknanya kita bukan saja cerita dari segi dia punya kata poison itu dari racun tu, tapi dari segi dia punya ketagihan tu. So sekarang ni macam tadi Datuk kata kan, berapa persen yang patut ada dalam tu? Berapa persen? Siapa yang pergi sukat tu? Dan sebagainya. Jadi perkara ni memang satu perkara. Tapi saya rasa kalau dia taruh lagi bahan-bahan yang lain termasuk dadam berbahaya, wallahu alam lah. Kalau kita fikir lagi gerun lah. Jadi saya tak boleh terbayangkan macam mana kita ambil ke jalan ini dengan tak memikirkan bahawa benda ni adalah satu mudarat yang sangat besar. Saya tak faham kenapa orang tak nampak bahawa ni ada satu mudarat yang sangat-sangat besar. Prof Datuk, kalau kita dapat menambah, kalau rang undang-undang yang bakal dibentangkan pada bulan Mei, secara realistiknya Parlimen akan bersidang sepanjang 11 hari dan next sitting ialah pada bulan Oktober akan datang. Ini adalah isu yang memerlukan kesepakatan, perlukan satu gerak kerja yang cepat dan serius. Pernah dibentangkan sebelum ini oleh Menteri Kesihatan yang sebelum ini untuk generasi penamat. Tapi ini secara menyeluruh kalau dilihat. Apa gerak kerja yang kita perlu lihat pada kali ini? Okey, betul. Bulan depan dah bulan Mei, tetapi nak bersidang tak lama dan ini perlu memberikan satu iltizam politik yang secara menyeluruh. Kerana ada juga di kalangan ahli politik, tak kira belah mana, agak skeptikal apabila bincang pasal perkara ini. Bagaimana perlu diletakkan fakta dan juga lunasnya itu dilakukan dengan sebaik mungkin? Ya, kalau kita lihat dari segi polisi negara kita ke arah mengawal rokok dan juga vape ni, kita sebenarnya telah pun berada di landasan yang benar sebelum ini. Kalau kita lihat FCTC yang dijuarai oleh World Health Organization telah pun berjaya memberikan suatu tentangan hebat kepada industri rokok sehingga rokok terpaksa akur dengan beberapa peraturan-peraturan termasuklah peraturan untuk tidak merokok di tempat awam dan sebagainya. Jadi ini di sekitar tahun 2000 dan Malaysia merupakan salah sebuah negara yang telah pun menandatangani FCTC dan melakukan ratification. Apa yang berlaku hari ini nampaknya terbalik. Kemudian ini selepas diperratifikasi itu,
kita ada generation end game, di mana kita mengharapkan bahawa mereka yang lahir tahun 2007 tidak lagi akan memegang rokok dan juga vape ini. Ini landasan yang benar. Tapi apa yang berlaku adalah apabila kita menghadapi masalah ekonomi, kita nampak ini sebagai satu daripada sumber keuangan, tapi fakta itu adalah fakta yang tidak benar. Jadi kenapa perkara ini menjadi penting untuk kita lakukan? Pertama, kita lihat bahawa pihak industri sudah mengalami kekalahan yang besar apabila FCTC dilancarkan dan Malaysia melakukan ratifikasi. Kita janganlah terpengaruh dengan dakwah-dakwah yang dibawa oleh syarikat-syarikat rokok ini yang memberikan maklumat-maklumat yang palsu. Misalnya apabila dinaikkan saja harga rokok, maka timbullah mengatakan bahawa akan berlaku rokok yang diseludup dan sebagainya. Malahan ada kajian di negara luar mengatakan bahawa syarikat rokok juga ada yang terlibat dengan kes-kes seperti ini. Ini dibuktikan bukan di negara kita, tapi di negara luar, di mana rokok itu dihasilkan kalau bukan di industri ini. Jadi kita dimainkan dengan secara tidak langsung disebabkan oleh perkara ini. Apa yang kita harap boleh dilakukan dengan secepat mungkin, kalau kita menunggu sehingga bulan Mei dan sebagainya, mesej yang kita hantar sekarang ini yang berkeliaran di dalam media massa dan sebagainya adalah mesej yang tidak benar, seolah-olah nikotin itu bukanlah satu benda yang berbahaya dan boleh digunakan. Dan ini adalah merupakan suatu mesej yang amat tidak benar lagi. Jadi kalau boleh sebenarnya langkah yang paling elok adalah kita menarik balik pengecualian tersebut. Ini boleh dilakukan kerana Menteri Kesihatan mempunyai kuasa penuh untuk melakukan perkara ini. Kemudian lakukan bulan Mei nanti, buatkan satu undang-undang khusus yang mengawal kandungan nikotin di dalam vape dan juga mengenakan cukai-cukai. Sebenarnya bukan saja cukai untuk liquid. Liquid itu cukai peranti juga boleh kita kenakan supaya peranti jadi menjadi mahal. Jadi jangan berharapkan, kerana kalau kita nak mencukaikan liquid cecair itu, cecair yang dihasilkan secara lokal, macam mana kita nak tahu kos dia, nak charge kan. Jadi banyak lubang di situ. Tapi kalau peranti mungkin lebih berkesan kerana kita naikkan kos yang tinggi kalau kita nak mau mengawalkannya. Tapi kami sebagai pengamal kesihatan awam amat berharap bahawa kita mengikut the best practices yang ada, seperti yang dilakukan oleh negara-negara jiran kita, mengharamkan terus. Walaupun sebenarnya kita tahu bahawa apabila kita mengharamkan pun mesti lagi ada berlaku penyeludupan dan sebagainya. Itu cara lain, itu kaedah lain. Itu memang akan berlaku apa-apa saja undang-undang yang kita lakukan, ada sajalah mereka yang akan ni. Tapi mesejnya clear. Kita cuba haramkan vape ini seperti mana yang dilakukan di negara-negara lain, termasuklah banyak negara-negara Arab juga sudah pun memulakan melakukannya. Kuwait adalah sebuah negara yang, kalau saya baru balik daripada Kuwait, Kuwait adalah sebuah negara yang awal-awal lagi yang mengharamkan vape. Masih ada juga orang menggunakan vape, tapi terpaksalah menyorok dan sebagainya untuk menggunakannya. Tapi undang-undang jelas diharamkan. Jadi itu adalah option yang ada pada kerajaan sekarang. Saya rasa menunggu sehingga bulan Mei mungkin terlalu lama kerana kesannya akan begitu besar. Kita dapati bahawa ada satu kajian yang dibuat, 17% daripada teenager kita, anak-anak dalam belasan tahun menggunakan vape, dan di kalangan gadis, budak-budak perempuan, wanita ni, kanak-kanak perempuan ni, 3%. Lebih tinggi daripada merokok di kalangan wanita dewasa di Malaysia. Ini bukan satu fakta yang kita suka-suka terangkan. Ini satu fakta yang amat kita khawatir, takut dia akan menjadi satu lagi wabak seperti mana yang Datuk Faizal katakan tadi, wabak-wabak penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kesan-kesan daripada vape ini. Ini yang kita tahu ya. Dengan penyakit-penyakit itu banyak lagi kesan-kesan lain yang kita tak tahu kerana bahan-bahan dalam liquid itu kita tahu seperti mana yang saudara Amri katakan tadi, dimasukkan macam-macam, sampai vanila pun dimasukkannya di dalam itu. Vanila ni untuk dimakan, bukan untuk dimasuk dalam paru-paru. Jadi ini merupakan masalah-masalah besar yang akan kita hadapi nanti. Okey, Prof Datuk, apa kesan vape yang diharamkan di negara-negara jiran kita khususnya? Yang saya contoh yang saya berikan, rakan-rakan yang mungkin tidak membawa vape, meninggalkan vape peranti di rumah dan sebagainya, itu menyebabkan mereka kalau berada di Singapura selama 48 jam tu, mereka bebas daripada kepulan asap. Tapi kalau negara-negara lain seperti di Thailand ataupun mungkin di Indonesia, kalau Prof ada pengalaman di sana, apa kesan yang dapat kita lihat secara tingkah lakunya
dapat mengurangkan akses dan juga dapat dilakukan? Saya nampak yang paling jelas adalah industri vape ini tidak berkembang apabila diharamkan. Jadi tidak ada lagi ahli masyarakat nak invest dalam industri vape dan sebagainya kerana bendanya telah pun diharamkan. Ini mesej yang jelas. Kita lihat ini tidak berlaku di Indonesia, tidak berlaku di Singapura, tidak berlaku di Thailand. Walaupun individu yang menggunakan itu mungkin masih ada tapi bilangannya kecil, tetapi mesej yang jelas ini adalah suatu yang diharamkan dan satu yang berbahaya. Jadi industri ini tidak akan berkembang. Maka kalau kita yang tidak mengharamkannya, membenarkan ia berleluasa, maka mungkin pelabur-pelabur luar yang masuk itu akan melabur dalam vape industri kita. Ini merosakkan industri kita, merosakkan negara kita. Kita berada pada jalan salah dari segi pelaburan. Jadi kita harap ini tidak berlakulah. Dan Datuk Dr. Faizal, mungkin kita dapat melihat bahawa sebelum ini kita ada cadangan untuk ada generasi penamat, Generation Endgame, GEC, itu dibentangkan di Parlimen pada tahun lepas. Tetapi itu juga menemui jalan yang tidak berapa positif apabila jawatan ini dirujuk semula kepada Jawatan Pilihan Khas Parlimen, PSC, mengenai perkara itu, walaupun sudah hampir diluluskan. Dan itu dijadual dan ditangguhkan untuk 3 tahun lagi, atas alasan untuk mengukuhkan persiapan kerajaan. Walhal kita boleh jadi negara yang pertama seperti New Zealand yang mengharamkan ataupun meletakkan Generation Endgame ini. Justru pada tahun ini hampir setahun, di mana kita, apa impaknya, bagaimana kita dapat fahami, kita perlu menolak lagi idea itu untuk lebih tegas lagi sebenarnya. Dia ada 2 perkara sini. Satu tentang rokok, satu tentang Generation Endgame rokok, dan seperti mana saudara Amrahi dan juga Prof Said sebut, kaitannya dengan vape. Jadi yang pertama sekali, kemungkinanlah memang ada isu-isu masa dibentangkan tempoh hari pada tahun lepas, memang ada isu-isu yang dibangkitkan. Ada antara isu itu valid, seperti contohnya dari segi civil liberty, dari segi hak kuasa polis untuk memeriksa sesiapa saja dan sebagainya. Perkara itu perlu dihalusi, perlu diperjelaskan lagi. Tapi sepatutnya apa yang telah berlaku ialah pada pendapat saya dan ramai rakan-rakan pakar perubatan, ialah apa yang sepatutnya berlaku ialah the details, because the devil is in the details. Jadi details itu boleh diperinci kemudian, dan sebenarnya dari segi dasar sepatutnya Parlimen dan kerajaan waktu itu dan sekarang kerajaan waktu ini mengambil inisiatif untuk menggerakkan supaya undang-undang itu diluluskan dengan modifikasi dan perincian yang akan dilakukan di peringkat peraturan. Jadi masalahnya bila ditunda sehingga bacaan yang kesekian kali dan dirujuk pada pelbagai jawatan kuasa, dan sekarang kita akan ada masa menunggu 3 tahun lagi sebelum ianya boleh diratifikasi, mungkin ianya sebenarnya hanya melewatkan lagi proses ini, dan akan bertambah lagi mereka yang merokok, dan industri rokok juga tidak akan berdiam diri, dan akan mengambil peluang daripada delay ni, daripada pause ini, untuk mempromosi satu, dan juga nombor 2 mungkin menyatakan mengapa dari segi ekonomi tidak boleh dilakukan dasar ini sebab nanti akan kerugian kepada negara, dan inilah yang akan dimainkan, yang akan dicanangkan. Walhal kalau sebenarnya niat kita, macam saudara Amrahi sebut daripada awal tadi, niat kita dah memang untuk menjaga kesihatan rakyat dan mengurangkan kos kesihatan kita di masa hadapan, sebenarnya isu-isu ini semua isu sampingan. Dan seperti mana Prof Said kata, kita tak sepatutnya melihat industri-industri ini, sama ada rokok atau vape, sebagai punca pendapatan negara.
Ini masalah ni. Kalau dilihat sebagai punca pendapatan negara, Ayalah. argument itu akan sentiasa boleh diberi, ya. Dan yang kedua ialah berkenaan in relation to that, berkaitan dengan itu antara GEG dan vape ni ada dua, Saudara Zul. Nombor satu ialah kita tahu ramai antara mereka yang mencuba vape adalah mereka yang mencuba isap rokok. Ini untuk kalau kita bercerita tentang orang muda lah, ya, di sekolah-sekolah, ya, di sekolah asrama, ya, di mana-mana saja, ya, ya, dan mereka akan mencuba. Jadi 3 tahun ni masa yang lama ni. Ada 3 batch lagi, ya. Ada 3 batch lagi yang akan terlepas, ya. Dan mereka akan try rokok, mereka juga akan cuba vape, ya. Itu dah tentu pasti. Yang menjadi penghalang mungkin nak cuba vape ini kadang-kadang mungkin kos dia. Kalau daripada keluarga yang berpendapatan rendah, ya. Tapi dia mungkin dapat daripada kawan dan sebagainya. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, di kalangan mereka yang mungkin ada sedikit kemampuan, ya, dari segi keuangan, ya, mereka juga akan dan dengan ada delay dalam GEG, dan sekarang ini dengan keluarnya nikotin dan juga nampak seperti mana yang Prof Said sebut tadi, nampak macam mesej yang diberi itu ialah vape ini okey, ya, ya, mesej yang disampaikan itu, ya. Maka mereka yang berpendapatan lebih tinggi sedikit mungkin, ya, yang mungkin mak ayah beri wang saku lebih sikit, ya. Jadi mereka dah boleh kata diorang nanti nak haramkan rokok lah, kan, tak payah isap rokok lah, kita vape je, kan. Kita vape je, ya, kita vape je. Ini masalah dia. Dan seperti mana Prof Said sebut tadi, ya, sangat benar, ya, dan iaitu tentang yang kita tahu sekarang ni, EVALI, bronchiolitis obliterans, ya, itu yang kita tahu. Yang kita tak tahu sebab benda ni baru, fenomena ni dalam 10 tahun yang lepas, dekad yang lepas, ya, masa jauh lagi. Sebab apa yang Saudara Amrahi sebut tu betul, ya. Rokok pun dulu tahun sebelum Perang Dunia dan tahun 50-an masih fashionable, ya, masih sangat sangat groovy dan seksi dan sebagainya, ya. Dan tapi hanya 60-an ke atas di Amerika terutamanya, bila dah timbul findings dalam study, dalam kajian yang menunjukkan kaitan terutama sekali dengan pada waktu itu kanser paru-paru, ya, barulah, ya, mula, ya, kesedaran yang bahawa rokok ni sebenarnya berbahaya. Dan kemudian lepas itu datang juga kaitannya dengan penyakit jantung, koronari, dan penyakit vaskular dan lain-lain. Jadi kita berhadapan dengan situasi yang sama sini dengan vape. Dalam vape, Zul, yang dah kita tahu, ini vape yang dalam market, ya, bukan yang dalam macam NHS tadi, ya, yang dipreskripsi lebih kurang, ya. Ini yang dalam market sekarang macam dalam negara kita, ya, ada macam-macam bahan ni yang kita tahu tadi, yang saya dah sebutkan tadi, ya. Yang kita tak tahu dan yang boleh ditambah macam Prof Said kata, ada lagi, ya. Jadi yang boleh ditambah ni kesan dia wallahu alam. Kita tak tahu lagi di masa depan, ya. Jadi penyakit-penyakit yang kita sebut tadi, EVALI disebabkan oleh THC dan diethylene glycol, ya, bronchiolitis obliterans yang disebabkan oleh diacetyl, ini oleh bahan-bahan yang kita tahu. Tapi bahan-bahan yang kita tak tahu ni tak tentu lagi ianya berapa banyak, ya. Mungkin lebih lagi daripada ni. Dan kajian masih lagi berlangsung, ya, untuk melihat kesan dia kepada COPD, chronic obstructive pulmonary disease, ya, iaitu semput akibat rokok. Ini penyakit kronik semput akibat rokok. Yang beza dia dengan asma ialah dia tidak boleh di reverse, ya. Dan dia berlaku selalunya di akhir-akhir tahun hayat seseorang, ya. Dan juga kajian juga dah menunjukkan kesan adverse-nya atau kesan tidak baiknya kepada mereka yang menghidap COVID sebelum ini. Itu COVID pun benda yang baru, ya. Kita masih lagi sedang follow up pesakit-pesakit COVID kita, ya.
Kita tak tahu ni dalam 3 tahun akan datang kalau dia vape dan dia pernah kena COVID, apa nak jadi? Ya. Ini kita masih menunggu ni apa yang akan berlaku ni. Ya. Jadi semua ini masih orang kata work in progress. Ya. Kalau dibenarkan orang meneruskan vape ini. Ya. Tapi Datuk, bila kita work in progress tu, itu juga frasa kata yang digunakan oleh mereka yang tegar untuk menghalalkan bahawa vape itu tidak berbahaya. Tapi mungkin Datuk mungkin boleh tegaskan sekali lagi betapa ianya bahaya, samanya seperti merokok, bahaya merokok. Tadi juru kamera saya ketawa bila kita cakap, bila Prof Syed Aljunied kata vanila bukan untuk diminum, bukannya untuk dimasukkan ke paru-paru, tapi ada mentol timbul. Oh ya, betul, benda tu salah. Tapi dalam pemahaman masyarakat kita, oh tak ada jadi masalah kalau vanila itu dihembuskan. Jadi mungkin Datuk mungkin dapat berikan gambaran benar work in progress itu seringkali disalahgunakan untuk mengatakan bahawa bahaya itu tidak datang. Walhal bahaya itu sudah ada. Berapa banyak persentage mereka yang datang ke hospital, mereka yang muda tapi berhadapan dengan masalah yang berkaitan dengan paru-paru mereka pada hari ini, Datuk? Jadi kalau kita Dr. Faizal, you want to comment? Tak apa, Prof dulu. Silakan Prof dulu. Sebenarnya apa yang kita ketahui sekarang ni adalah kita apabila bercakap kita mencari fakta, menjalankan penyidikan. Kita tahu kesan-kesannya itu, tetapi kita mendapatkan bukti yang sahih. Misalnya kita ada ibali, kita ada penyakit-penyakit lain yang disebutkan oleh Dr. Faizal tadi. Jadi ini bukan merupakan alasan, kerana kita tahu bahawa banyak penyakit-penyakit yang timbul, penyakit-penyakit baru ini terjadi disebabkan oleh interaksi di antara badan kita dengan environment. Jadi apa yang berlaku sekarang, di persekitaran kita, kita tambah dengan vape pula kan. Ini akan menyebabkan keadaan yang berlaku. Saya khawatir dengan satu lagi penyakit yang mana dihidapi oleh golongan wanita disebabkan oleh merokok, iaitu second hand smoke yang menyebabkan kanser, dibuktikan bahawa dia boleh menyebabkan kanser payudara. Kita tidak tahu. Sekarang ini kalau kita lihat di kedai, di restoran dan juga di tempat-tempat di pasaraya sebelum bulan puasa ni, gadis-gadis dan juga wanita membawa vape dan juga melakukan dan juga ni. Apakah kesan kepada mereka? Sudah kita tahu bahawa banyak kes-kes kanser meningkat di kalangan wanita, yang mana mungkin sebahagian daripadanya ada kaitan dengan environment yang polluted dengan bahan-bahan yang kita tidak tahu asal usulnya itu. Jadi penyakit baru akan sentiasa ada, dan janganlah bagi alasan bahawa kita tidak tahu apa yang akan berlaku membolehkan kita melakukan aktiviti yang tidak sihat. Jadi saya rasa orang yang memberi pendapat begitu mungkin kurang waras dalam memikirkan long termnya. Dan kita lihat kajian yang dibuat oleh Doll and Hill yang menentukan hubungan di antara kanser dengan itu pun mengambil masa puluhan tahun bagi dipercayai, kerana ada pula golongan yang buat kajian mengatakan tak ada kaitan antara kanser dengan itu. Sehingga kan beliau terpaksa membuktikan. Ini dilakukan di London School of Hygiene, sampai ada sekarang archive-nya itu. Bagaimana dia menghasilkan kajian itu, dan sudah pasti industri tembakau ini kadang-kadang mereka pula menggaji ataupun memberikan dana kepada saintis-saintis untuk membuktikan bahawa tidak ada kaitan. Jadi ini disebabkan oleh keuangan, disebabkan oleh memberikan sogokan dan sebagainya, menyebabkan data yang kita peroleh itu kadang-kadang dikritik. Dan ini merupakan satu daripada taktik daripada industri. Apabila kita adakan satu kajian yang menunjukkan hubungan di antara merokok, vape dengan penyakit, nanti akan timbul pula kajian-kajian, tidak ada kaitan katanya. Jadi kalau kita lihat kajian-kajian seperti itu sudah pun banyak daripada dokumen-dokumen ini didokumentasikan semasa kita berjuang untuk mendapatkan FCTC. Jadi kita dapati bahawa ada usaha yang dilakukan supaya kajian tadi dihasilkan menunjukkan tidak ada kesan yang positif, tidak ada kesan yang negatif. Jadi ini akan sentiasa berlaku. Jadi saya rasa ini merupakan cabaran bagi kita yang sentiasa terlibat dalam usaha untuk menyelamatkan anak bangsa kita daripada terjebak dengan masalah-masalah seperti ini. Datuk Faizal mungkin dapat menambah tadi sebelum. Ya, saya. Jadi
Betul seperti mana Prof Said sebut tadi ya. Dan perkara yang mengapa mereka balik pada soalan you tu, mengapa mereka tidak harus gunakan argument itu ya, ataupun alasan itu ialah sebab atau tentang perkara yang kita belum tahu, ialah sebab nombor satu, perkara yang kita dah tahu pun dah cukup menakutkan ya. Contohnya EVALI ni dulu tak ada ya, sekarang ni dah ada. Sekarang dah ada, nombor satu. Kemudian daripada kajian dan statistik yang dikeluarkan oleh CDC ya, daripada dalam jangka masa setahun setengah begitu dalam tahun 2020 ya, 2,800 orang yang telah mendapat EVALI ini, 68 orang meninggal dunia. Maknanya lebih kurang 2.5% ya mati. Itu sekarang dalam masa acute yang terdekat, belum lagi kira jangka masa panjang ataupun kronik. Ini benda yang kita tahu. Jadi seperti mana Prof Said sebut tadi, kalau ada benda yang kita tak tahu, seharusnya membuatkan kita lebih waspada. Bukannya kalau fikir yang tak waras saja yang akan kata benda kita tak apalah kan. Tak apa. Ini yang masalahnya. Dan of course ya, statistik dia bergantung juga pada siapa yang membuat dan siapa yang membaca. Jadi pada kami 68 daripada 2,800 tu 2.5% tu tinggi ya, tinggi. Tapi kalau ada orang boleh twistkan lagi, kata 68 orang aja ya, yang mati. Ya, tapi itu belum kira mereka yang sakit kuat lagi ya. Jadi jadi antara perkara yang seperti mana Prof Said sebut tadi juga ya, satu yang saya nak tambah ialah tentang asma ya. Seperti mana saya sebut tadi, asma ni penyakit yang sekarang ni alhamdulillah kita dah ada banyak kemajuan dari segi perubatan, dan kita dah sampai tahap di mana kita boleh kawal asma kalau seseorang itu ada penyakit asma, sehingga tahap yang dia seolah-olah macam tiada asma lah. Sebenarnya dia ada lagi asma tu, tapi dapat dikawal ya, total control ya, boleh berfungsi dengan biasa, boleh bersukan dan sebagainya. Tapi kita, sebab vape ni kebanyakan penggunanya adalah terdiri daripada orang muda ya. Lagi sekali kalau mereka termakan dengan alasan-alasan dan juga argument yang mengatakan vape ini lebih selamat daripada rokok ya. Orang asma ni yang akan ambil vape ni nanti ya, kita belum tengok lagi kesan dia secara jangka panjang. Kemudian yang kedua, sebab Prof Said dah sebut tadi tentang wanita, kajian juga sedang dilakukan ya, untuk melihat kesannya ke atas kemandulan ya, dan juga ke atas yang mana kita belum tahu lagi. Dan kalau ikutkan list ataupun senarai benda-benda yang boleh ada dalam vape ni, tidak mustahil ianya juga boleh ke situ, walaupun kajian yang secara definitif belum lagi ya. Jadi di sinilah kalau nak digunakan tadi alasan tadi ya, seperti mana Prof Said sebut tu memang betul lah tu ya. Sepatutnya kita lebih berhati-hati. Bila dah ada pun pembuktian dalam rokok ya, mengapa kita hendak mengambil risiko dengan benda yang nampaknya lebih bahaya lagi dalam vape. Kami mahu bincang perkara ini lebih panjang lebar, tapi terpulang kepada anda yang menuntut untuk membuat justifikasi dan juga penilaian. Natijah kepada bahaya itu sudah banyak dibentangkan, dan kami juga telah bentangkan mengenai bagaimana kita bertindak dan juga daripada segi perundangan dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama, itu yang kami lakukan dalam Dialog 3 Penjuru supaya anda dapat fikirkan bersama bahawa bahaya dan juga bagaimana kita dapat bertindak. Apa yang diklasifikasikan racun itu masih lagi berbahaya walaupun dikeluarkan daripada senarai dan sebagainya. Semoga perbincangan ini memberikan manfaat. Terima kasih saya ucapkan kepada Profesor Datuk Dr. Syed Muhammad Al-Junaid, Datuk Dr. Ahmad Faizal dan juga Saudara Amrari Buang kerana sudi bersama dengan kami. Diskusi dan juga advokasi seperti ini akan kami teruskan di Esok Awani dari masa ke masa. Sekian sahaja Dialog 3 Penjuru malam ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.